Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alim 'allimna min 'ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqiqna bi haqaiqil ilmi. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin birahmatika ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan syurga yang bintang luasnya seluas di antara langit dan bumi, yang disediakan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengerusi berserta seluruh ahli jawatan kuasa surau, tidak saya lupakan sahabat saya Haji Zulkifli Wahijan, pimpinan masyarakat, tuan guru, para asatiza, alim ulama, tuan haji, puan hajjah, ayah ibu, datuk datin, sedang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertamanya mari kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang masih lagi Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat dan ketika ini Allah kumpulkan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi 21 Ramadan, yang mana ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan di atas sebab kesihatan kita, bukan di atas sebab kemampuan kita, tetapi ini merupakan pilihan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang masih memberikan kita terus-menerus peluang dan kesempatan di dalam hidup kita bagi kita mencari redha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam awal mukaddimah pertemuan kita tadi, kita membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan kita untuk bersegera dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Quran adalah kalimah-kalimah yang dalam istilah psikologi menyatakan bahawa kalimah-kalimah yang positif dalam menyeru kita melakukan sesuatu kebaikan. Sebagai contoh, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian misal contohnya pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu ingat pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu disuruhkan untuk datang solat jemaat,
fas'au ila zikrillah, segera kamu ingat pada Allah. Maknanya Islam mengajarkan kepada kita di dalam kehidupan kita ini kita kena bersegera. Kita kena bersegera. Ya. Tak boleh bertangguh di dalam hidup kita. Apatah lagi perkara yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mukaddimah tadi adalah Allah menyerukan kepada kita bersegera kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebagai manusia biasa tidak pernah terhindar daripada melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah. Sebab itu di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'i tawwabun. Setiap daripada anak Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan ialah orang yang sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dah, kita ni tak lari daripada kesalahan, tak lari daripada dosa. Sebab kita manusia biasa. Tetapi dalam keadaan kita sedar diri kita ni tak mampu lari daripada dosa, tak mampu daripada lari kesalahan, maka dengan sebab itu Islam mengajarkan kepada kita, Allah serukan kepada kita untuk kita bersegera dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara perkara yang suka ditangguhkan oleh manusia di dalam kehidupan mereka apa dia? Adalah bertangguh untuk bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita dengar bila mana kita tanya sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita yang masih jauh daripada perintah Allah, kita tanya bila nak taubat ni, bila nak datang masjid ni, bila nak kembali pada Allah. Berbagai macam alasan, tunggulah, nantilah, belum lagi dan sebagainya. Paling koman dia sebut, tunggulah, nanti pencen-pencen nanti saya datanglah, nanti pencen-pencen nanti saya taubatlah. Tak pun nanti bila mana kami dah terlantar di atas katil di hospital, semua perkara kena masuk keluar pakai hos, bernafas pakai hos, makan minum pakai hos, nak buang najis pun pakai hos, masa tu kami taubatlah, katanya mereka. Sebab apa? Sebab mereka merasa dosa itu ringan. Sebab mereka rasa dosa itu adalah perkara yang mudah bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman pada Allah, bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dosa ini sidang jemaah yang dirahmati Allah sebagai satu beban yang sangat berat bagi mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala seru supaya kita bersegera dalam mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita untuk kita mencari keampunan daripada Allah, untuk kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita mengambil perhatian dalam kita mencari keampunan dan keridhaan Allah. Di antaranya disebutkan, iktanim khamsan qabla khamsin, rembuklah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkanlah 5 keadaan lima peluang di dalam kehidupan kamu. Ya. Sebelum 5 peluang, 5 keadaan ini Allah rentap daripada kamu dan Allah gantikan dengan 5 keadaan yang lain. Di antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali, syababaka qabla harami, masa muda kamu sebelum kamu tua. Masa muda kamu, wahai anak muda, kamu kena gunakan masa muda kamu untuk cari keampunan. Kamu kena gunakan masa muda kamu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, masa muda itu hanya sekali. Sebab itu masa muda kamu kena manfaatkan sungguh-sungguh. Sebab muda bukanlah selama-lamanya. Muda yang kamu jalani hanyalah sebahagian daripada fasa-fasa kehidupan yang kamu jalani. Disebutkan fasa kehidupan ni
ada beberapa fasa kehidupan. Yang pertama sekali dipanggil sebagai fasa sebagai seorang bayi. Bermula daripada umur baru lahir sehinggalah umur 2 tahun. Kemudian fasa yang dipanggil sebagai fasa kanak-kanak, bermula daripada 2 tahun hinggalah umur 12 tahun. Kemudian fasa yang dipanggil sebagai fasa remaja. Remaja ni bila tuan-tuan? Remaja lebih kurang umur 12 tahun sehingga 20 tahun. Kemudian fasa yang dipanggil fasa dewasa. Dewasa bila? Dewasa 20 hingga 40 tahun. Kemudian selepas dewasa dia panggil fasa penuaan. Fasa penuaan. Bila fasa penuaan 40 hingga 60 tahun. Lebih daripada 60 tahun biasanya orang kita guna istilah, dia istilahkan sebagai lanjut usia. Jadi sebagai manusia, di mana fasa muda kita? Bermula daripada fasa remaja sehingga fasa dewasa tadi. Lebih kurang bermula umur 12 tahun sehingga 40 tahun. Kenapa? Sebab pada ketika itulah anggota tubuh badan kita masih kuat, akal kita masih cerdas. Maka dengan sebab itu Nabi tekankan, masa muda kamu wahai anak muda, kamu kena gunakan, kamu kena manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, untuk kamu cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab masa muda ini, fasa muda ini adalah fasa yang sangat mencabar. Fasa yang sangat mencabar. Sehingga disebutkan asyabab syu'batun minal junud. Kepemudaan ini bahagian daripada bahagian gila. Sebab apa? Sebab masa muda lah, anak muda macam-macam perkara dia nak cuba. Kan? Pada ketika itu perasaan memberontak, nak cuba macam-macam perkara. Kan? Sebab itulah orang Melayu kita nak beritahu gila tak gila masa muda ni, sampai orang Melayu kita buat filem tuan-tuan. Buat filem apa? Buat filem gila-gila remaja. Nak bagi taunya masa muda ni adalah zaman kegilaan. Sebab itu anak muda kena jaga masa muda mereka dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan masa muda ini berakhir begitu saja. Jangan biarkan masa muda berakhir dengan perkara yang sia-sia, berakhir dengan kita berfoya-foya. Jangan. Gunakan masa muda kita untuk melaksanakan ketaatan pada Allah, untuk cari keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena pesan dengan anak-anak muda kita. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Masa sihat kamu sebelum kamu sakit. Sihat adalah anugerah daripada Allah. Sakit adalah ujian daripada Allah. Untuk apa? Untuk memberikan keampunan. Tapi jangan tunggu sakit baru cari keampunan daripada Allah. Masa kamu sihat itulah kamu kena gunakan masa sihat kamu untuk kamu melaksanakan ketaatan pada Allah. Masa sihat kamu itulah kamu kena gunakan masa sihat kamu untuk kamu cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ni peluang yang Allah berikan di dalam hidup kamu. Tak percaya. Nikmat sihat ni, yang tahu nikmat sihat ni siapa? Orang sakit saja yang tahu nikmat sihat. Ketika sakit, dia tak boleh dah buat perkara seperti mana perkara orang sihat. Masa itulah baru tahu besar tak besar nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, kamu wahai orang sihat, kamu kena gunakan masa sihat kamu untuk kamu melaksanakan ketaatan pada Allah. Untuk kamu cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dalam sejarah manusia ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan di dalam kehidupan dia, tetapi dia lupa pada Allah. Bukan sekadar lupa pada Allah, mendurhaka kepada Allah, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa dia manusia ini? Itulah Fir'aun laknatullahi alaih. Yang mana di dalam sejarah menukilkan bahawa Fir'aun ini adalah manusia yang Allah berikan kesihatan pada dia. Kalau kita ni macam-macam penyakit kita ada, kan? Darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Fir'aun ni jangankan
jangankan darah tinggi kencing manis, bersin selesma pun tak pernah di dalam hidup dia. Nak menguap pun tak pernah. Nak bagi tahunya kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Tapi bila mana kesihatan tersebut Allah berikan, dia semakin jauh dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Mengaku diri sebagai Tuhan. Sedangkan nikmat kesihatan yang Allah berikan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan Fir'aun. Sama juga lah di zaman kita. Kan? Zaman kita sekarang ramai orang yang pelihara kesihatan tetapi bukan untuk tujuan melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Pergi gym, naik basikal dan sebagainya. Untuk apa? Untuk jaga kesihatan. Alhamdulillah. Tetapi kesihatan tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang pergi main gym, kan? Main gym buat badan jadi sado. Tapi tak mampu untuk angkat selimut di waktu subuh untuk datang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang boleh kayu basikal berpuluh-puluh beratus-ratus kilometer. Untuk apa? Untuk jaga kesihatan. Tetapi tidak mampu kayu basikal datang walaupun tak sampai 5 minit ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid ataupun surau di qaryah mereka. Jaga kesihatan tetapi tidak melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau yang demikian. Kita mau dengan kesihatan yang kita ada, kita jaga ketaatan pada Allah. Dengan kesihatan yang kita ada, kita cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan adalah wagina ke qabla faqri. Masa kaya kamu sebelum kamu miskin. Masa kamu punya harta wahai orang yang berharta. Masa kamu kaya wahai orang kaya. Maka pada ketika itu kamu gunakan harta kekayaan kamu dalam kamu mencari keampunan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana pada zaman sebelum kita ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaan itu dia jadi sombong. Dia jadi lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Qarun laknatullahi alaih. Qarun ni nak bagi tahu banyak tak banyak harta Qarun ni, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kunci nak bawa kunci gedung kekayaan. Bukan nak bawa harta, nak bawa kunci gedung kekayaan, kunci saja memerlukan berpuluh-puluh ekor unta untuk bawa kunci gedung kekayaan Qarun laknatullahi alaih. Tetapi ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, durhaka pada Allah. Bila datang seruan nabi-nabi, dia tidak indahkan seruan nabi-nabi, bahkan dia melawan apa yang diserukan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya apa jadi dengan Qarun? Qarun Allah tenggelamkan berserta dengan harta-hartanya ke dalam perut bumi. Bahkan ada hadis yang menyebutkan setiap kali daripada terbitnya matahari, Qarun akan ditenggelamkan sebanyak 40 hasta ke dalam bumi. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab keangkuhan dia dalam berharta, sehingga membuatkan dia jauh daripada perintah Allah, dan membuatkan dia sombong, tidak melaksanakan ketaatan pada Allah. Bila sampai seruan keimanan, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau yang demikian. Kita mau dengan harta yang kita ada, kita dekat pada Allah. Dengan harta yang kita ada, kita melaksanakan ketaatan pada Allah dengan berinfak, sedekah, wakaf, zakat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jaga agama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempatnya, peluang dan kesempatan yang Allah Taala berikan di dalam kehidupan kita. Apa dia sidang jemaah yang dirahmati Allah? Peluang yang keempat yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang kamu sebelum kamu sempit. Masa lapang kamu sebelum kamu sempit. Kita kalau ikut dalam hidup kita ni, memang tak cukup 24 jam yang kita ada. Tetapi masa lapang yang Allah berikan
masa itulah kita gunakan untuk mencari ketaatan pada Allah, untuk mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan dan mencari keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak lapangkan masa kita untuk kita melaksanakan ketaatan pada Allah, jika kita tidak lapangkan masa kita untuk kita mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bimbang-bimbang nanti kita mati dalam keadaan kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimbang-bimbang kita mati dalam keadaan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita sehingga kita jauh daripada urusan akhirat. Sedangkan masa-masa yang kita lalui adalah masa-masa yang semakin mendekatkan kita dengan kematian. Masa-masa yang kita lalui adalah masa-masa yang semakin mendekatkan kita kepada permulaan negeri akhirat. Apa dia permulaan negeri akhirat? Permulaan negeri akhirat adalah kematian dan juga alam barzakh. Selepas daripada itu kita tidak akan kembali lagi ke dunia walaupun sebentar. Sebab itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita punya masa lapang, kita gunalah masa lapang kita untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Kan? Bila umur dah mungkin pencen-pencen, tak kerja dan sebagainya, gunakanlah masa lapang kita ya untuk cari ketaatan pada Allah. Ada masa cuti, peruntukkan sebahagian masa cuti kita, peruntukkan sebahagian masa rehat kita dalam hari-hari yang kita lalui, peruntukkan sebahagian masa rehat kita untuk kita cari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita lakukan ketaatan pada Allah? Untuk kita cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhirnya, peluang yang kita kena manfaatkan di dalam kehidupan kita sedang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita mencari melaksanakan ketaatan pada Allah dan dalam kita mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wahayataka qabla mautik, masa hidup kamu sebelum kamu mati. Maknanya selagi usia di kandung badan, bagaimanapun keadaan kamu kena cari jalan bagaimana kamu nak laksanakan ketaatan pada Allah. Bagaimanapun keadaan kamu kena cari jalan bagaimana kamu nak cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan diri kamu mati dalam keadaan kamu menanggung dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan demikian. Carilah jalan-jalan untuk kamu melaksanakan ketaatan pada Allah. Cari jalan untuk kamu mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kamu jaga agama Allah di dalam kehidupan kamu. Kena jaga agama Allah di dalam kehidupan kamu. Sebab apa? Sebab manusia ni Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan untuk jaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna aradna al-amanati 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abawayna yahmilnaha wa ashfiqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ya, Allah Ta'ala sebut kami telah bentangkan amanah untuk menjadi khalifah kepada bumi, langit dan juga gunung ganang. Tetapi mereka enggan menerimanya. Sebab apa? Kerana bimbang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Tiba-tiba ada makhluk yang bernama manusia sanggup untuk memikul amanah tersebut. Ketahuilah manusia itu kata Allah ada dua sifatnya. Innahu kana zaluman jahula. Yang pertama, manusia ini selalu melakukan kezaliman, selalu melakukan perkara-perkara yang melampaui batas. Yang kedua, jahula, manusia ini selalu melakukan perkara-perkara di luar daripada ilmu dan pengetahuan mereka. Sebab itu sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan tergolong dalam golongan ini. Jangan tergolong dalam golongan yang melakukan kezaliman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan biarkan diri kita berterusan dalam keadaan kita jahil, kita tak tahu apa-apa tentang agama Allah. Sebab itu dalam baki kehidupan yang kita ada, kita kena berusaha. Kita kena berusaha untuk mencari keampunan Allah. Kita kena berusaha untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam baki kehidupan kita. Bagaimana kita nak cari keampunan Allah? Bagaimana kita nak cari melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kena jaga 3 perkara besar di dalam hidup kita.
Tiga perkara besar yang kita kena jaga di dalam kehidupan kita. Yang pertama perkara besar yang kita kena jaga adalah berkaitan dengan iman dan akidah kita. Kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita terhadap 6 rukun iman yang kita sedia maklum. Ya, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada kitab, keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita kepada Rasul, keimanan kita kepada hari kiamat, dan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai orang ya mampu jaga keimanan, tapi bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala ni ramai orang yang gagal. Bila mana di dalam kehidupan mereka ditimpakan dengan ujian, ya, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mula mengeluh. Kenapa mesti aku? Kenapa tidak orang lain? Kenapa mesti aku? Kenapa tidak orang lain? Allahu Akbar. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang melainkan apa yang dia mampu. Tiba-tiba ada manusia yang bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mempertikaikan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ujian itu mendekatkan diri mereka kepada Allah, tetapi dengan ujian itu mereka semakin jauh dan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mahu yang demikian. Termasuklah juga keimanan dan keyakinan ini yang perlu kita perhatikan adalah keimanan dan keyakinan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai di kalangan umat Islam yang mengaku diri dia sebagai orang Islam, tetapi hilang keyakinan terhadap Islam. Hilang keyakinan terhadap Islam. Bila dibentangkan kepada mereka cara hidup Islam yang sebenar kepada mereka, mereka akan sebut kita ni tak perlulah ambil agama ni semua, tak perlulah Islamik sangat, katanya mereka. Tak perlulah kita ni Islamik sangat, sikit-sikit sudahlah. Allahu Akbar. Sedangkan agama ni bukannya kena ambil sikit-sikit. Agama ni kena ambil menyeluruh di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala pesan kan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada dalam Islam itu keseluruhan. Dah beriman dah, tapi Allah perintahkan lagi masuk, ya. Dengan arti kata beramallah kamu dengan cara hidup Islam itu secara keseluruhan, secara kafah. Sebab apa? Sebab ada orang yang mengaku beriman, tetapi mereka tidak ambil agama, tidak jadikan Islam sebagai dustur keseluruhan di dalam kehidupan mereka. Yang mana kita tahu Islam ini sebagai ad-din, sebagai the way of life, satu-satunya cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala sebut di dalam ayat yang lain, inna dina indallahi Islam. Satu-satunya agama yang diredai, satu-satunya cara hidup yang diredai. Maknanya cara hidup bukannya cara beribadah semata-mata, bukannya cara puasa, cara solat, cara zakat semata-mata, tapi keseluruhan kehidupan kita, the way of life, jalan hidup, keseluruhan kehidupan kita haruslah berpandukan pada Islam. Termasuklah dalam soal ekonomi, termasuklah dalam soal politik pemerintahan, termasuklah dalam soal kita menyelesaikan masalah sosial. Sebab itu hari ini masalah sosial tak selesai-selesai. Masalah sosial tak selesai-selesai. Sebab apa? Sebab hari ini manusia selesaikan masalah sosial tidak berpandukan pada Islam. Demikian juga halnya dalam soal politik dan pemerintahan, tak selesai-selesai. Asyik berkelahi sana, berkelahi sini. Sebab apa? Mereka tidak kembali kepada Islam. Demikian juga dalam hal ekonomi. Ekonomi semakin merundum, semakin kucar kacir, mata wang jatuh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak berpandukan pada Islam secara keseluruhannya. Kalau ada pun dipisah-pisahkan. Okey, yang ni ekonomi konvensional, yang ni disebut sebagai sistem ekonomi Islam. Padahal yang buat tu, yang laksanakan perkara itu siapa? Yang laksanakan tu adalah di kalangan orang Islam sendiri. Patutnya kamu sebagai orang Islam, bila mana kamu laksanakan apa-apa dasar, apa-apa urusan di dalam hidup kamu, kamu tak pandang dah benda-benda lain ni. Kamu kena merujuk
kepada peraturan yang diberikan oleh Allah, kepada peraturan dan cara hidup Islam. Yang pertama, akidah dan keyakinan. Yang kedua, yang perlu kita jaga dalam mencari keampunan daripada Allah, yang kedua adalah yang disebut sebagai ibadah. Ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam ibadah dan ketaatan ni kita nak tekankan 3 perkara. Perkara yang pertama yang kita kena jaga dalam soal ibadah dan ketaatan adalah jagalah perintah Allah, yakni solat 5 waktu sehari semalam. Jangan pernah tinggal solat. Hari ini kajian menunjukkan peratusan yang sangat tinggi di kalangan anak-anak orang Islam yang berada di sekolah menengah. Lebih daripada 70% yang tidak lengkap solat 5 waktu, tidak cukup solat 5 waktu sehari semalam. Lebih daripada 70%. Maknanya sampai 30% pun di kalangan anak orang Islam yang berada di sekolah menengah yang jaga solat 5 waktu. Itu baru jaga solat 5 waktu, tak sebut lagi 5 waktu ni awal waktu ke tidak, jaga waktu ke tidak dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini sedangkan solat ni Nabi sebut di antaranya Nabi sebut solat ini adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan solat, dia telah menegakkan agama, dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agama. Hari ini di dalam rumah orang Islam sendiri ramai orang yang telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik rumah sekejap lagi, pesan kepada saudara mara, anak beranak, adik beradik kita, pesan jangan pernah tinggalkan solat walaupun 1 waktu. Minta maaf, jangan pernah tinggalkan solat walaupun 1 rakaat. Bukan 1 waktu, 1 rakaat pun jangan tinggal. Sehari semalam ada 5 waktu, 5 waktu ada 17 rakaat. Jangan pernah tinggal walaupun 1 rakaat. Kalau sebelum ni solat kita selalu di akhir-akhir waktu, kita jagalah bermula Ramadan ini menjadi pemangkin kita untuk kita jaga solat di awal waktu. Kalau sebelum ni kita banyak solat bersendirian, bermula Ramadan ini kita jagalah solat secara berjemaah. Kalau sebelum ni kita hanya jaga solat fardu semata-mata, bermula Ramadan ini kita jaga solat sunat, jaga solat sunat duha, jaga solat sunat qabliyah dan ba'diyah, jaga solat sunat tahajud dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kita cari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ibadah solat. Yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita adalah tilawatul Quran, bermula daripada bulan Ramadan ini. Ramadan dengan semangat Ramadan ini, Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan itu kami turunkan padanya Al-Quran. Maka dengan semangat Ramadan ini kita sama-sama bertanam tekad di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, kita kena dekat dengan Al-Quran. Kita kena dekat dengan Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Dalam masa yang sama mentadabbur Al-Quran, dan dalam masa yang sama kita jadikan Al-Quran ini sebagai dustur, sebagai perlembagaan, rujukan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang nak dibentuk melalui madrasah Ramadan adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran. Awal-awal lagi masuk bila kita start baca Al-Quran, awal-awal lagi Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi nak tengok indikator takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan adalah tengok bagaimana dekat dan rapatnya kita dengan Al-Quran selepas daripada bulan Ramadan itu sendiri. Yang ketiga, dalam ibadah yang kita kena perhatikan adalah soal sedekah kita. Sedekah ni ada terbagi kepada 2. Satu sedekah yang wajib, yakni zakat. Satu sedekah yang sunat dengan infak sedekah yang lainnya. Yang ni kita kena perhatikan. Selain daripada kita melaksanakan
zakat fitrah, zakat harta dan sebagainya, kita jangan lupa untuk kita bersedekah ataupun membelanjakan, berinfak sebahagian daripada harta kita di jalan Allah, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam rezeki kita ada bahagian yang perlu kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perkara besar yang kita nak jaga di dalam kehidupan kita adalah akhlak kita. Akhlak kita. Hari ini ramai orang yang mampu jaga akidah dia, yang mampu jaga ibadah dia, tetapi berkelahi dengan manusia. Berapa ramai, bukan di sini tapi di tempat lain, berapa ramai orang yang duduk dalam satu saf, di dalam solat berjemaah, tetapi dalam hati-hati mereka penuh dengan hasad dengki. Di dalam hati-hati mereka penuh dengan perasaan cemburu, adu domba dan sebagainya. Sebab itu Ramadan datang sebagai bulan maghfirah. Di dalam masa yang sama, Ramadan mendidik kita untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Bukan tunggu hari raya baru nak cari kemaafan, bukan tunggu hari raya nak cari keampunan. Jangan. Di dalam bulan Ramadan inilah kita cari kemaafan dan keampunan. Berapa ramai orang yang melalui Ramadan dalam keadaan sia-sia. Sebab apa? Dia memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi dalam masa yang sama hubungannya dengan manusia bermasalah, kan? Menyakitkan hati orang tua, sakitkan hati pasangan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab akhlak mereka tidak terjaga. Sebab itulah Ramadan ini datang, kita sama-sama perbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita bersama berusaha melaksanakan ketaatan pada Allah, berusaha mencari keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, matinya kita sebagai manusia yang mendapat keridhaan Allah, yang akhirnya nanti di saat di penghujung hayat kita, bila mana kita berhadapan dengan sakratul maut, kita diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu mendapat keridhaan Tuhanmu. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam syurgaku, dan masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa yang selalu kita minta, di antaranya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan kehidupan yang baik, dan jangan kau akhiri kehidupan kami dengan pengakhiran yang buruk. Jadi sekadar itu yang dapat saya sampaikan sebagai tazkirah pada subuh yang berbahagia ini. Dan salah satu hajat kedatangan kami pada pagi yang berbahagia ini, selain daripada menyampaikan tazkirah, kita nak memohon sedikit sumbangan dana untuk membantu gerak kerja dakwah, kebajikan, pendidikan dan fisabilillah di bumi Sabah. Di antara perkembangannya, alhamdulillah, di bumi Sabah sekarang ini, jika kita melihat trend maklumat yang kita dapat daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, hampir setiap hari ada saja penduduk-penduduk di pedalaman, di pelosok-pelosok negeri Sabah ini yang Allah buka hati mereka untuk mereka kembali kepada fitrah Islam. Jadi sekarang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk kita mengisi pengislaman mereka ini, supaya mereka Islam bukan sekadar pada nama, tetapi mereka dapat menghayati cara hidup Islam di dalam kehidupan mereka. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah, jika kita lihat di bandar-bandar, khususnya di bandar-bandar di negeri Sabah, begitu juga manusia mula berbondong-bondong datang pada Islam. Terutamanya yang mendapat sambutan pada ketika ini adalah pusat-pusat pendidikan Islam, seperti sekolah-sekolah integrasi tradisi Islam. Alhamdulillah, di Sabah sekarang sekolah integrasi Islam ni untuk sekolah rendah kita sudah ada 16 buah sekolah rendah integrasi Islam yang ada di Sabah, yang mana pelajar bukan sekadar belajar akademik, tapi mereka belajar dini dan mereka menghafal Al-Quran. Dan setakat ni untuk di peringkat sekolah menengah pula, di peringkat sekolah menengah kita dah ada 3 buah sekolah menengah integrasi Islam yang beroperasi di negeri Sabah, beroperasi di negeri Sabah.
Dan sekarang di dalam usaha pendidikan ini, di antara hajat besarnya adalah kita dalam usaha nak beli sebidang tanah, ya, nak beli sebidang tanah berkeluasan 3.6 ekar di bandar Kota Kinabalu yang berharga lebih kurang 5 juta ringgit, untuk kita bangunkan di atasnya kompleks pendidikan Islam, bermula daripada taska sehinggalah insya-Allah kita cuba usahakan sehinggalah College University di Sabah itu sendiri di atas tanah yang kita beli itu, ya, berkeluasan lebih kurang 3.6 ekar. Sekarang dah ada bangunan di atasnya. Kita nak beli dalam keadaan dah ada bangunan, dijual dengan harga 5 juta ringgit. Jika kita bagi kepada kaki persegi, satu kaki persegi lebih kurang dalam 65 ke 70 ringgit. Sedangkan tanah-tanah yang berada di sebelahnya, tanah-tanah yang ada di sebelahnya semua adalah tanah-tanah yang masih kosong, yang belum ada bangunan, yang belum tolak, yang belum timbus. Itu pun harganya dah mencecah 50 ringgit satu kaki persegi. Tapi dalam tanah yang tadi tu, yang 5 juta tu, 65 ringgit dah siap, dah ada bangunan, dan kita dah beroperasi di situ untuk sekolah menengah kita. Sahabat saya Ustaz Haji Zulkifli Wahidian dah sampai ke sana insya-Allah. Dan insya-Allah akan datangnya terutamanya dalam bulan Ramadan ini, kita ada program di hujung Ramadan nanti insya-Allah, menjelang hari raya kita akan buat jelajah asnaf. Ya, kita nak jelajah asnaf terutamanya mu'alaf-mu'alaf yang berada di pedalaman Sabah, untuk kita raikan mereka, kita berikan kepada mereka sumbangan menjelang Aidilfitri yang bakal menjelang ini insya-Allah. Dan banyak lagi lah program-program yang telah dan akan kita laksanakan, termasuklah baru-baru ini kita juga terlibat dalam menyantuni lebih kurang 700 buah keluarga yang terjejas akibat musibah kebakaran yang berlaku di daerah Tau. 700 lebih buah keluarga lebih kurang yang kita santuni. Di antara projek di sana ataupun di antara sumbangan yang telah kita berikan adalah kita beri bantuan persekolahan, sebab bila berlaku kebakaran alat-alat itu mereka semua rosak. Kita beri bantuan persekolahan kepada 200 pelajar di sana, dan juga di sana juga kita dengan kerjasama sahabat-sahabat NGO lain, kita turut melancarkan atau melaksanakan program dapur rakyat. Bila berlaku bencana kebakaran ini, orang beri bahan mentah dan sebagainya, tapi mereka tidak ada kemudahan untuk memasak. Kita nak bagi setiap satu keluarga dengan set barangan dapur pun kita tak mampu. Jadi apa yang kita buat, kita beri dapur rakyat, yang sebelum ini hampir setiap hari menyediakan lebih kurang 300 ke 400 makanan pada waktu sahur dan berbuka puasa. Inilah di antara perkembangan kerja-kerja dakwah dan kebajikan serta pendidikan yang kita gerakkan di bumi Sabah. Jadi sama-samalah kita pakat menyembang insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita Allah memberikan rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita dengan malam al-qadar insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.